Okay. Kejap ya. Tiba saya dah lupa dah dekat mana saya nak dekan tak pula. Okay, so chapter 1 is number system. Okay, semua orang dah ready ke? Awak boleh dengar je hari ni sebab dia just dia just a simple introduction lah untuk number. Okay, kita nak kenali apa itu number. Number berapa kategori semualah, benda-benda macam tu je. Okay, so in this subtopic kita ada 3 subtopic. In this topic kita ada 3 subtopic which is real numbers. First one, complex numbers and the indices, sets and logarithm. I rasa semua benda you pernah dengar ke tak pernah dengar? Complex number you pernah dengar tak? Pernah. Pernah belajar, right? Nah, Real number? Pernah je. Pernah juga kan? Indices, sets and logarithm pun pernah kan? Obviously dekat sekolah. So basically untuk topik 1 ni kita just macam review, revision sikit lah. Macam tu je. Tak adalah benda baru sangat. Okay, so real number ini adalah learning outcome untuk this topic. Untuk this subtopic. So kita benda-benda ni lah yang kita akan belajar. Define natural number, whole number, integer, prime number, rational number and irrational number, represent rational and irrational number. Dia tak bagi saya baca. Okay, tak apalah, awak lah baca sendiri ya. Dia pergi tiba-tiba. Okay, lepas tu dekat sini juga kita akan belajar pasal number line Nanti ada number line. Okay, so real number. Kita ada beberapa jenis. Okay. First is natural number. Ini natural number. Second is whole number. Okay, ini dia punya sign lah. Okay, N, W. Dan N dia bukan N biasa. W dia juga bukan W biasa. W yang macam gini lah. Dia ada double layer dekat situ. And then you have integers. Okay, Z. You have also prime numbers, rationals and irrational. Okay, irrational ni biasanya kalau saya, I prefer Q bar. Saya tak pakai I. Okay, kita prefer Q bar. Dekat dalam buku rujukan pun I rasa diorang prefer Q bar. Sebab rational is Q. So irrational, the lawan dia is Q bar lah. Okay, so irrational Q bar. Okay, so ini adalah types. Okay, natural, symbol and number set. Okay, natural ni dia bermula daripada nombor 1 seterusnya sampailah nombor-nombor lain. Tetapi dia mestilah counting number. Apa itu counting number? Apa itu counting number? Nombor yang berterusan. Nombor yang berterusan. Contoh, kalau 2.5 counting number tak? Oh, ni nombor bulat Itu nombor. Saya tanya awak. Bukan. Counting number. Nombor yang digunakan untuk hitung. Yes, nombor yang digunakan untuk menghitung. Macam kawan awak cakap. Untuk kita kira. So macam saya lah, saya kira awak dalam saya punya meet sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Saya tak akan kira 1, 1.5, 1.7. Takkan kan. So maksudnya natural ni, natural dia tak ada perpuluhan, dia tak ada pecahan. Dia nombor yang bulat lah. Tapi dia tak termasuk kosong Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam tu lah. Tu natural number. Okay, ingat counting number means tak ada perpuluhan, tak ada pecahan. Saya ni lah saya add dekat sini.
Okay, no pecahan or decimal. Okay, whole number W tadi, dia termasuk kosong. Tapi yang lain tu sama je. Dia sama je dengan counting number, cuma dia adalah bersama dengan kosong. So ini dia punya key dia kat sini adalah with 0. Okay. Beza dengan natural tadi, dia ada tambah kosong. Itu je. Okay, integers pula, Z. Okay, integers macam biasalah dia ada negative dan positive number. Beza dengan natural dan whole number. Whole number dan natural number tadi dia tak ada negative number. Tapi untuk integer kita dah masuk ada negative number. Okay, 2K, 2K plus 1. K in Z. Maksudnya bila you masukkan kosong, you dapat kosong lah. Bila you masukkan K ni 1, you akan dapat 2 lah. Ataupun 2K tambah 3. 2K tambah 1. Misalnya kita masukkan 1, 2 tambah 1, 3. So dia ada odd and even number there. Itu maksud 2K dengan 2K plus 1 ni. Odd and even number. Okay, kalau 2K untuk even number. Kalau 2K plus 1 untuk odd number. Dia bergabung dua-dua. Tapi dia still tak ada perpuluhan. Ingat dia tak ada perpuluhan dekat sini. Dia cuma ada nombor positif dan negatif without perpuluhan dan juga tak ada decimal. Tak ada pecahan. So sini pun sama. No fraction. No decimal. Okay, prime number macam yang you selalu belajar daripada sekolah rendah dah belajar. Which is number yang boleh bahagikan dengan dirinya sahaja ataupun satu. So which is 2, 3, 5, 7, 11 and so on lah. Okay, that one is prime number. Okay, and then dah kan? Sebab korang punya nota nanti, nanti korang boleh je tengok balik recording kalau tak sempat salin. Okay, boleh saya teruskan? Boleh. Okay, so rational and irrational number, kita ada rational. Okay, rational barulah termasuk perpuluhan dan fraction. Tetapi dia ada syarat juga. Untuk rational, dia boleh jadi fraction dan dia boleh jadi decimal, that is repeating dan terminating. Okay, apa maksud repeating and terminating ni? Repeating ni dia berulang tak habis-habis. 27 ni sebenarnya memang 27 ni tak habis-habis. Kalau dalam calculator awak nampak dia macam stop tapi sebenarnya dia tak stop. Okay, itu kita panggil decimal yang repeating. And then 0.25 is terminating. Okay, dua-dua ni terminating ataupun repeating ni, okay, decimal yang repeating atau terminating ni, untuk syarat dia jadi rational number, dia mestilah boleh ditukar kepada pecahan. Kalau nombor tu tak boleh tukar jadi pecahan, okay, dia akan jadi irrational. Maksudnya kalau nak tahu irrational dengan dia tak nak keluar pula. Okay. Nak tahu apa beza irrational dengan rational, senang je. Rational ni dia boleh jadi fraction. Dia boleh jadi fraction. Yang ni cannot express as fraction. Okay, contoh kalau cannot express as fraction macam nilai E. Nilai E is 2 point something yang panjang tu kan. Tu tak boleh express as fraction, so dia akan masuk dalam irrational. Tapi kalau macam misal kata kat sini, contoh 0.2, awak boleh tulis sebagai 2/10. So dia adalah rational. Walaupun dia decimal, tapi sebab dia boleh di-express sebagai fraction, kita panggil dia rational number. Okay, boleh? Madam, Ya. saya ada soalan. Uh-huh. Pi itu irrational kan? Kalau pi is irrational sebab dia tak boleh tukar pada fraction. Betul? Very good. Tapi bukan pi boleh juga di-express sebagai 22/7 ah? Tak.
that one itu dia round up. Kalau ikut pi punya nilai, okay, kat sini dia ada tunjuk. Macam ni kan. Ni pi punya nilai actually this one. So dia tak ada. Dia tak boleh express as fraction. Kalau yang 22/7 tu sebenarnya dia dah round up kan dia. Yang kita boleh tukar kepada fraction tu yang kalau macam ni. You ada belajar ni dalam AdMath kan? Macam mana nak tukar dia jadi 5/11? Ingat tak? Ingat. Ya, dia ingat lagi saya tanya. Tibalah tak tahu dah. Okay, nanti ni kita akan belajar juga. Ni nanti saya akan tunjuk macam mana daripada repeating repeating decimal ni kita nak dapatkan 5/11 ni. Dia ada dua cara. Kalau kadang-kadang cara kat sekolah dia akan darab dengan 100. Lepas tu nanti dia akan pusing-pusing macam tu lah. Tapi kalau kita nanti kita akan pakai sequence and series. Ni sum to infinity ni nanti. Ni chapter 3 nanti kita belajar. Tapi actually kalau macam ni boleh tekan calculator ni. Calculator nanti dia akan bagi jawapan ni. Calculator calculator Classwiz ataupun calculator yang 570. Calculator yang lagi satu tu saya tak sure lah pula dia boleh bagi ke tak. Sebab saya dah lama tak pakai yang tu. Okay, so inilah contoh untuk ni yang decimal boleh jadi fraction ataupun tak boleh. Okay, 0.5 kita boleh tukar jadi ni. Ni semua boleh tekan calculator ni. Ni semua tak ada masalah. Awak tekan calculator dan awak tukar kepada fraction. Dapat tak jadi fraction? Kalau dapat jadi fraction, so then terus pergi dia adalah rational number. Okay, boleh check daripada calculator. Okay, and then 1/3 is 0.333. Yang ni pun sebenarnya boleh pakai calculator. Awak boleh try lah. Cuba try tengok nanti Kalau pi memang tak boleh. Ni kalau awak tekan ni memang tak akan jadi fraction. Kalau ikut calculator pun. Sama juga dengan set 3. Ni pun tak akan jadi fraction kalau awak tekan calculator. Okay, so apa kaitan antara rational, whole, irrational and so on tu? Kejap, sebelum tu dia ada example. Okay, dia suruh identify. Natural number. Okay, natural number kat sini ada berapa? Mana satu rational number? Yang dekat dalam biru ni. Kotak biru ni. Boleh keluarkan saya apa rational number awak? Tak ada orang nak jawab dah. Yang semua kecuali square root 7 dan pi cube. Semua kecuali pi cube square root 7. Ni semua natural number? Are you sure? Natural, sorry. Saya dengan rational. Ni. Sorry, national, natural tu 4 saja. 4 sahaja, betul. So dia 4 je natural. Sebab kita nak counting number. Okay, kalau whole number? 0 dengan 4. Okay, 0 and 4. Allah, dia terpergi ke tepi pula. Okay, 0, 4. Tapi ni nanti kena buat dalam bentuk set lah. Macam yang dia punya tu. Okay, kalau integers? Negatif 9. Dia termasuk negatif 9. 0, 4. Okay, tapi dia still lagi tak boleh masuk fraction dan juga decimal. Okay, kalau rational number? 1/3. 1/3. 125. Okay, apa yang tak masuk kat rational number sebenarnya? Negatif 9. Kenapa tak masuk negatif 9 rational number? Square root 7 dengan pi cube. Rational number boleh masuk semua nombor dan juga semua fraction, semua fraction dan juga semua decimal yang boleh di-express sebagai fraction. So, kalau kita tengok kat sini, yang tak masuk dalam rational number, yang tak masuk saya ambil yang tak masuk. So, ni tak masuk rational, ini tak masuk. Yang ini masuk tau. Sebab yang ni boleh express expression. So, dia masuk. So yang ni 2 je tak masuk dalam rational number.
So kalau rational number that one, irrational number yang mana satu? Yang madam buang. Yang saya buang tu lah irrational number. Okay. Dan real number adalah semua ni. Real number ni yang paling besar sekali. Dia tak kisah apa-apa nombor pun, itulah real number. Dia wujud. Okay, real number. So semua ni adalah real number. So nanti awak salin je lah balik. Saya rasa jawapan dia dah ada dah ni. Ni. Macam ni lah contoh jawapan dia. Macam tadi. Jangan keliru rational number tu yang tadi saya cerita tu, saya bagi explanation untuk decimal, tapi sebenarnya dia adalah semua number dan juga semua fraction dan juga semua decimal yang boleh convert as fraction. Itu maksud rational number ni. Irrational number, decimal yang tak boleh convert kepada fraction. Okay? So, kita tengok last one. Apa dia punya relationship. Okay, inilah contoh relation. Macam awak sekarang ni, awak berada di dalam kelas M1T1 bisa kata. Okay, M1T1 tu berada di dalam kuliah M1. Macam tu lah dia punya relationship. Maksudnya dia kumpulan daripada kumpulan kecil dia kepada kumpulan besar, kepada kumpulan besar. Dia subset kepada. Okay. Dan M1 pula berada di dalam KMKJ. Macam tu lah. Dan KMKJ berada di Pontian. Kat sini Pontian pula. Lagi besar awak punya circle. Kita panggil circle. Dan real number tu adalah Johor misal kata. Ataupun kalau nak Johor ni dunia pun boleh juga. Okay. Dia makin besar. Okay. Dia punya relationship maksudnya N is subset kepada W, W is subset kepada Z dan Z is subset kepada Q. So inilah relationship dia. N, Q union dengan Q bar. Okay, yang ini semua union dengan Q bar, you akan masuk semua tu menjadi real number. So ini semua number masuk dalam real number. Kita tak boleh cakap benda ni subset kepada Q bar sebab bukan. Dia bukan Q bar tak sampai kat sini. Dia mesti kena Q yang union dengan Q bar baru dapat R. Bukannya kat sini nanti you letak ni pula subset kepada Q bar. Yang tu salah, yang ni tak nak. Tak, dia bukan subset kepada Q bar. Sebab Q bar is another decimal yang kita tak termasuk pun dalam bulatan-bulatan ini. Okay, sebab dia tak boleh tukar pada fraction. Okay, so kita sampai situ dulu untuk hari ini. So nanti esok untuk kuliah, okay. Kuliah dengan tutorial kita bukan benda yang kita bersambung So kuliah saya akan ajar benda lain. Kuliah saya akan ajar 1.3. Dekat tutorial je saya akan ajar real number dan juga complex number. Okay, nanti besok maksudnya awak bukan sambungan kepada yang inilah. Awak akan belajar pasal indices and logarithm. Okay, so jumpa pada esok hari. Thank you class. Alright, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Madam, nak isi Welcome. borang ke? Dia run ke? Saya memang ambil auto je. Borang kehadiran tu kalau I tak datang. Kalau I ada bagi you task, then kita akan suruh masukkan lah dekat borang kehadiran. Kalau tak, I memang ambil from ni je. From your meet je. Sebab I ambil auto attendant. Ya. Recording akan send kat mana? Nanti I masukkan dekat dalam site, dekat bawah video. Nanti you tengok yang Google Meet session. Dekat situ you tekan nanti ada playlist lah untuk every recording. Okay, welcome.